آدم إدريس نوح هود صالح إبراهيم لوط إسماعيل إسحاق يعقوب يوسف أيوب شعيب موسى هارون ذو الكفل داود سليمان إلياس الياسع يونس زكريا يحيى عيسى والآخر خاتم الأنبياء محمد المصطفى. Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah Taala kurniakan kepada kita kesihatan, Allah Taala kurniakan kepada kita nyawa, Allah Taala berikan kepada kita peluang untuk terus bernafas dan terus beribadah pada bulan Ramadan yang mulia ini. Jadi tuan-tuan sekalian, untuk kuliah subuh ni, kalau untuk mukadimah kita dalam kuliah subuh ini, kuliah duha, macam mana kita wajar untuk merenung sepotong doa yang Nabi SAW ajarkan kepada umatnya, iaitu Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, kan? Ini adalah sepotong doa yang Nabi SAW ajarkan kepada umatnya bangun tidur baca. Yang saya ingat doa ni semua orang dah hafal dah, kan? Bahkan saya kira anak-anak kita yang kecil-kecil pun dah hafal doa ni, doa bangun tidur. Iaitu Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kami selepas Dia mematikan kami. Ba'dama amatana memberi maksud selepas Allah Ta'ala telah mematikan kami pada malam tadi itu. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah Subhanahu wa taala lah akhirnya kita semua akan dikembalikan. Baik, tuan-tuan sekalian, dalam doa yang ringkas ini, macam mana Nabi mengajar kepada kita, celik mata, pertama sekali yang terpancul dekat mulut kita ni adalah perkataan Alhamdulillah. Alhamdulillah merupakan satu ucapan yang diucapkan oleh seseorang Muslim apabila dia mendapat nikmat. Dia dapat duit, dia sebut Alhamdulillah. Kalau dia dapat apa-apa sahaja yang menggembirakan dia, maka dia akan sebut Alhamdulillah. Jadi nikmat apa yang manusia mula-mula dapat waktu dia celik? Nikmat yang pertama sekali dia dapat adalah nikmat bernafas. Tak ramai, tuan-tuan sekalian, bukan tak ramai lah, ada sebahagian yang di antara kita ni tak dapat nikmat tu. Tidur pada waktu malam, elok saja bergurau, bergembira pada malam tu, besok pagi dah tak bangun-bangun dah. Ada kisah yang macam tu kan, kisah-kisah yang berlaku. Jadi atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat bernafas, dan lebih lagi pula nikmat iman dan Islam kita ucapkan. Berbanyak kita panjatkan, berbanyak kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pada pagi ini, insya-Allah kita akan ceritakan tentang kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Jadi kisah Nabi Syuaib alaihissalam ini adalah sebahagian daripada kisah-kisah Nabi yang Allah Subhanahu wa taala letakkan dalam Al-Quran. Kalau kita lihat kisah-kisah para Nabi di dalam Al-Quran ini, dia ada beberapa maqasid dia. Dia ada beberapa maqasid ni kita sebut sebagai objektif. Antara objektif Allah Ta'ala letakkan kisah-kisah Nabi dalam Al-Quran ini, antaranya adalah untuk memberikan satu motivasi kepada Nabi SAW. Nabi SAW ini, kalau kita tahu, kalau kita baca dalam sirah, perjuangan dakwahnya itu sangat-sangat memenatkan, meletihkan. Nabi SAW berhadapan dengan pelbagai dugaan oleh kaumnya. Dengan, kalau kita baca tu, bukan setakat ugutan, ancaman, bahkan konspirasi untuk membunuh Nabi pun berlaku juga. Jadi Nabi SAW manusia biasa, walaupun baginda seorang Rasul, namun baginda adalah manusia biasa. Manusia biasa yang ada perasaan, kadang-kadang sedih, kadang-kadang gembira. Ada benda yang menggembirakan, Nabi ketawa. Ada benda yang menjadikan, maka Nabi akan bersedih, bahkan Nabi menangis kadang-kadang. Jadi berhadapan dengan tentangan oleh kaumnya itu, ini adalah benda yang
orang kata uh, menduka citakan Nabi SAW. Jadi Allah Ta'ala letakkan dalam Al-Quran antara wahyu yang turun kepada Nabi SAW adalah kisah tentang Nabi-Nabi terdahulu dan umat-umat terdahulu yang dibinasakan. Itu sebagai apa? Itu sebagai satu motivasi kepada Nabi SAW. Dan ini kita baca dalam Al-Quran macam mana Allah Ta'ala sebut, وَقُلَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. Begitulah kisah-kisah Nabi yang telah kami wahyukan kepada kamu, مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ, yang mana kisah-kisah itu akan meneguhkan pendirian kau, wahai Muhammad. Jadi begitu juga orang-orang yang umat Islam, itu Nabi, begitu juga umat Islam di belakang ni. Ada benda yang menjadikan dia, kadang-kadang dia berakwal, kadang-kadang dia ajak orang kepada kebaikan, orang tolak dia. Dia elok baca kisah-kisah Nabi ni. Baru dia tahu, oh rupanya bukan dia seorang yang pertama dalam dunia ni yang kena tentangan ni. Bukanlah dia je yang kena musibah ketika berdakwah, mengajak orang kepada kebaikan. Nabi-Nabi terdahulu kena lebih teruk lagi daripada itu. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau kita lihat kisah-kisah Nabi di dalam Al-Quran ini, dia kisah-kisah yang benar dan ada pengajaran. Dia kisah dalam Al-Quran ni, dia benar dan dia ada pengajaran. Dia bukan macam kisah-kisah biasa. Kisah-kisah biasa ni boleh jadi dia benar tapi tak ada pengajaran, ataupun ada pengajaran tapi tak benar. Yang ni kedua-duanya sekali. Baik, jadi tuan-tuan sekalian, bila kita baca tentang kisah Nabi Syuaib AS ini, kisah Nabi Syuaib ini dia terdapat dalam banyak surah. Bagaimana Allah Ta'ala sebut bukan dalam satu surah saja kisah Nabi Syuaib. Walaupun tak adalah satu surah tu namanya surah Syuaib, tetapi kisahnya disebut dalam banyak surah. Antara surah Al-A'raf, surah Hud, surah Asy-Syu'ara. Jadi Nabi Syuaib AS ini, dia diutuskan kepada satu kaum yang namanya kaum Madian. Kaum Madian ataupun kaum Al-Aikah. Dua-dua nama ni, Madian dengan Aikah ni, kedua-duanya disebutkan dalam Al-Quran. Dan kaumnya itu adalah orang yang menyembah berhala. Mereka bukan menyembah berhala, mereka menyembah Aikah. Aikah ni kalau kita lihat dalam Qisasul Anbiya yang dikarang oleh Ibnu Katsir, Al-Aikah ini adalah satu pokok. Satu jenis pokok yang besar yang disembah oleh kaum Nabi Syuaib AS. Dalam cerita yang mudah, mereka ni adalah mensyirikkan Allah Ta'ala lah. Dia orang kalau dia dah mensyirikkan Allah Ta'ala ni, sama ada dia sembah batu ke, ataupun sama ada dia sembah pokok ke, sama je. Hukumnya sama je. Asal dah syirik je. Dia sembah apa-apa pun, dia kira sama je. Baik, jadi Nabi Syuaib AS ini, jadi kaum Nabi Syuaib AS ini, selain mereka ini, kita tengok kepada karakter kaum Nabi Syuaib ni. Selain mereka ini mensyirikkan Allah Ta'ala, mereka ini adalah orang yang berniaga. Mereka ini adalah kaum peniaga, dan sebahagian daripada mereka ni perompak jalanan. Perompak jalanan ni pun ada disebutkan dalam Al-Quran. Mereka duduk kat jalan, mereka tahan, mereka peras ugut orang. Ini adalah karakter kaum Nabi Syuaib AS. Baik. Jadi kalau kita lihat tentang kaum peniaga, dia ada sedikit similarity lah, ada sedikit persamaan lah dengan kaum Nabi SAW. Orang Mekah rata-ratanya mereka adalah kaum pedagang, orang-orang yang berniaga. Dan kalau kita lihat, walaupun mereka ni berniaga, tapi mereka ni ada satu masalah. Masalahnya iaitu mereka curang dalam perniagaan. Mereka menipu dalam perniagaan. Dan ini kalau kita lihat dalam surah Hud, dalam surah Hud ayat ke-84, bagaimana Allah Ta'ala sebut, wa ila madyana akhahum syu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa'awful kaila wal mizan wa la tabkhasu an-nasa ashya'ahum wa la tusilu fil ardi ba'da islahiha dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Kepada Madian kami hantarkan saudara mereka iaitu Syuaib. Maka Nabi Syuaib pun menyeru kepada kaum dia, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, wahai kaumku, hendaklah kau sembah Allah Ta'ala, tiada Tuhan selainnya yang berhak kamu sembah. Telah datang bayyinatun min rabbikum, bukti kebenaran daripada Tuhan kamu. Fa'aful kaila wal mizan, hendaklah kamu cukupkan timbangan.
timbangan dan sukatan. Kan? Bila sebut cukupkanlah timbangan dan sukatan ni, maksudnya apa? Kat situ mereka selalu menyukat ataupun selalu menimbang dengan timbangan yang tak betul. Ni tuan-puan sekalian, ini adalah benda yang mereka buat. Kalau kita lihat tuan-puan sekalian, dalam Al-Quran, dalam banyak ayat selain daripada kisah Nabi Syuaib AS, bagaimana Allah Ta'ala banyak cerita tentang peniaga. Bahkan kalau bahkan ada satu surah di dalam juzuk 30 itu, surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin ni cerita pasal peniaga yang curang. Curang sini ni bukan curang kepada isteri dia lah. Curang di dalam perniagaan dia, dalam sukatan dia. Bagaimana Allah Ta'ala sebut, wailul lil mutaffifin. Alladhina idza iktalu 'ala an-nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka besar bagi orang-orang yang curang. Curang dalam apa? Dalam timbangan dan sukatan. Curang ketika mana mereka berniaga. Iaitu apabila mereka menerima sukatan. Sukatan daripada orang lain, mereka ingin mengambilnya dengan cukup. Dan sebaliknya, apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangkan. Ni kisah Al-Mutaffifin, orang-orang yang curang dalam perniagaan, dalam berniaga. Hak dia nak penuh. Dia tak nak kurang. Hak saya nak penuh. Tetapi kewajipan dia terhadap orang lain, dia kurangkan. Ni tak balance lah macam ni kan. Dia kalau dalam perniagaan ni, dia mesti sama, mesti setara nilai. Saya beli barang yang berharga RM1, penjual beri pada saya barang yang berharga RM1, nilai dia. Kemudian nilai yang sama RM1 saya serahkan kepada penjual. Dia mesti sama, dia tak boleh kurang. Kalau tak, dia akan berlaku kezaliman di situ. Jadi peringatan tentang orang yang curang di dalam Al-Quran ini, curang dalam perniagaan ini, kalau kita lihat dalam surah Al-Mutaffifin, satu antaranya, dan kisah kaum Nabi Syuaib AS. Betapa teruknya perangai yang dibuat oleh kaum Nabi Syuaib, sehingga Allah Ta'ala sebut apa? Wala tufsidu. Ini Nabi Syuaib sebut, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kamu merosakkan, melakukan kerosakan di atas bumi ini selepas Allah Ta'ala pulihkan dia. Maksudnya disebabkan perbuatan kamu itu, kamu telah merosakkan dunia ini. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau kita nak huraikan tentang kecurangan di dalam perniagaan ini, panjanglah kita nak ceritakan. Cuma nak beritahu kita dalam apa jua keadaan bekerja, kita mesti hak orang kita mesti tunaikan dengan sepatutnya. Jangan hak kita je kita nak penuh, tapi kewajipan kita terhadap orang lain pun kita kena penuhi. Kalau tak, kita akan jadi kita termasuk dalam golongan yang mutaffifin, iaitu orang-orang yang curang. Dan pekerja macam tu juga kan. Pekerja, kewajipan dia terhadap bos dia, dia kena penuhi. Bos pula, hak pekerja dia kena penuhi juga sama-sama. Jangan pekerja tu dia nak hak dia penuh je. Tetapi kewajipan dia terhadap bos dia, terhadap syarikat, sebagai contoh tempat kerja, dia tak penuhi. Ini orang-orang yang mutaffifin. Begitu juga kalau kita nak lebar luaskan, bukan setakat dalam perniagaan, pekerjaan, dalam hubungan pun sama juga, hubungan rumah tangga. Seorang suami, dia mesti tunaikan kewajipan dia. Dia jangan minta hak dia je, tuntut segala macam hak daripada isteri dia. Awak kena macam ni. Tuntut macam-macam daripada isteri. Adakah dia telah adakah awak sebagai suami menjalankan kewajipan awak dengan betul? Tu kena muhasabah balik sebelum kita minta macam-macam daripada pasangan kita. Isteri pun macam tu juga. Tuntut macam-macam daripada suami. Saya nak macam ni, allowance saya bla bla bla, macam-macam kan. Tapi kewajipan awak terhadap suami macam mana? Adakah awak telah tunaikan dengan sebaiknya atau tidak? Benda ni kena muhasabah lah semua sekali. Bukan semata-mata orang berniaga je, semua sekali, semua orang. Rakyat pun macam tu juga pada pemimpin. Adakah kewajipan terhadap pemimpin dia telah tunaikan? Sebelum dia minta hak dia macam-macam. Begitu juga dengan pemimpin. Adakah hak rakyat? Jadi benda-benda tu semua sekali masing-masing kena muhasabah. Baik. Jadi kalau kita lihat, ini adalah poin yang pertama dalam kisah. Saya ringkaskan sini ada lebih kurang dalam 5 poin.
Itu poin yang pertama, iaitu larangan curang di dalam perniagaan ataupun peras ubur. Ini yang kita dapat lihat daripada kisah Nabi Shu'aib alaihissalam. Poin yang kedua yang kita lihat daripada kisah Nabi Shu'aib alaihissalam ini juga adalah bagaimana Allah Ta'ala sebut kan, kalau kita baca dalam surah Hud ayat yang ke-84 tu, Allah Ta'ala sebut wa ila madyana akhahum Shu'aibah. Kepada Madian kami hantar saudara mereka. Allah Ta'ala sebut perkataan saudara mereka, iaitu Shu'aib. Bukan setakat dalam kisah Nabi Shu'aib saja, dalam kisah lain pun. Wa ila adin, dalam surah yang sama, dalam surah Hud, wa ila adin akhahum salih, wa ila adin akhahum huda. Kepada Ad kami hantar saudara mereka, iaitu Hud. Wa ila Samud akhahum salihah. Kepada Samud, kaum Samud, kami hantar saudara mereka, iaitu Saleh. Jadi dalam ayat ni kalau kita lihat bagaimana Allah Ta'ala letakkan, walaupun seseorang itu berbeza agama, tetapi mereka itu ada ukhuwah ataupun ada dikira sebagai persaudaraan sekalipun berbeza agama. Allah Ta'ala tak sebut apa, adalah juga dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut apa, Allah Ta'ala hantar kepada Aikah itu Shu'aib, Allah Ta'ala tak sebut perkataan saudara. Tetapi dalam ayat ini, dalam surah Hud ini, bila Allah Ta'ala sebut tentang kaum Samud, kaum Ad, kaum Madian, Allah Ta'ala sebut apa? Nabi-nabi mereka itu sebagai saudara mereka. Berbeza, walaupun berbeza agama. Ini nak beritahu apa kepada kita tuan-tuan sekalian? Nak beritahu bahawa di dalam alam ni, dia ada, selain daripada persaudaraan seagama, dia ada satu lagi persaudaraan, namanya persaudaraan kemanusiaan. Persaudaraan kemanusiaan. Persaudaraan yang lebih daripada agama, iaitu persaudaraan kemanusiaan. Dan ini kalau kita lihat persaudaraan kemanusiaan ini, kalau kita lihat Nabi SAW cukup jaga. Selain Nabi menjaga persaudaraan sesama Muslim, tapi Nabi juga menjaga persaudaraan kemanusiaan. Dan bagaimana kalau kita lihat ada dalam Islam ini arahan untuk melakukan kebaikan, untuk berlaku baik, berlaku adil, bahkan kepada orang yang, kepada semua manusia, bahkan kepada orang yang bukan Islam sekalipun. Dalam surah Al-Mumtahanah Allah Ta'ala sebab la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah Ta'ala tak larang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang yang lam yukhrijukum min kepada orang yang tidak memerangi kamu dan tidak mengeluarkan kamu daripada rumah kamu, tidak menghalau kamu daripada rumah kamu. Itu orang kafir yang tidak memerangi kamu dan mengeluarkan kamu daripada rumah kamu. Maksudnya orang yang bukan Islam. Tetapi mereka ini orang yang baik. Mereka ini menghormati kemanusiaan. Maka Allah Ta'ala sebut apa? Mereka ini kamu kena buat baik. Jadi ini poin yang kedua, iaitu persaudaraan itu. Dan selain daripada persaudaraan se-Islam, kita ada juga persaudaraan kemanusiaan dan sesama manusia. Yang ni dalam negara kita lah pun sama juga, kita kena apply kan. Sekalipun ada ramai bukan orang Islam di kalangan masyarakat kita ni, dan kita mesti buat baik kepada mereka, dan kerana kita ada persaudaraan kemanusiaan. Dulu ada lah, saya pernah dengar kecil dulu kan, kita ni kalau tipu orang Islam tak boleh, haram kan, berdosa. Allah Ta'ala larang. Tapi kalau kita tipu kan, orang bukan Islam, orang Cina, orang kafir ke, orang Hindu ke, tak jadi masalah. Tak ada. Menipu ni sama aja. Kita menipu, kita mencuri barang orang ke, menzalimi orang ke, menipu orang ke, sama je hukum dia. Kita menipu Muslim ke, tak Muslim ke, sama je hukumnya. Benda tu dilarang. Okey, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah, kalau kita lihat dalam kisah Nabi Shu'aib ini, kita akan dapati, bukan kisah Nabi Shu'aib saja, kisah Nabi-Nabi yang lain pun, pattern penentang Rasul ni semua sama je. Pattern dia, perangai diorang ni semua sama je. Tak pernah ilmiah. Mereka tak pernah ilmiah. Mereka tak pernah, okey, kau Shu'aib, kau datang dengan bawa kau punya wahyu, kau kata macam ni kan. Okey, tak apa, kita debat. Kita tengok siapa yang betul.
Tak ada, benda tu tidak berlaku. Bahkan kalau kita lihat, mereka ni banyak menggunakan istilah dia ad hominem, serangan peribadi yang langsung tak ada kaitan dengan Nabi. Tak ada kaitan langsung dengan wahyu yang Nabi bawa. Tak ada kaitan. Antaranya kalau kita lihat dalam kisah Nabi Shu'aib ini, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 153, apa penentang Nabi Shu'aib sebut pada Nabi Shu'aib? Qalu innama anta minal musahharin. Kau ni kena sampuk Shu'aib. Tak ada kaitan pun. Wa ma anta illa, nampak satu dia tuduh Nabi Shu'aib dia kena sampuk. Wa ma anta illa basyarum mithluna wa inna zunnuka laminal kadhibin. Dan kau ni manusia yang sama macam kami juga. Ni apa kaitan? Kan? Wa inna zunnuka laminal kadhib wa inna nazunnuka minal kadhibin. Dan sesungguhnya kami meyakini engkau ni sebahagian daripada orang-orang pembohong. Nampak? Ni antara hujah yang biasa orang guna kan. Orang kafir, kalau kita lihat dalam Al-Quran tu, biasanya mereka akan mengkritik Nabi kerana Nabi ni sama manusia macam dia. Dan kalau kita lihat dalam ayat yang lain, dalam ayat Quran yang lain, macam mana wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq. Kan? Macam mana dia ni boleh jadi nabi? Kan? Mereka ni makan macam kita juga. Dan mereka ni pergi basah. Mereka tak boleh nak terima nabi tu pergi basah. Kan? Dia anggap bila nabi tu maksudnya ada sayap kan. Dia macam malaikat lah kan. Dia anggap macam tu. Nabi tu tak makan, tak minum, tak tidur kan. Dia expect nabi tu macam tu. Jadi bila Allah Ta'ala hantarkan Nabi dalam bentuk manusia biasa macam kita, dia macam satu kejutan. Mereka tak boleh nak. Jadi mereka biasa gunakan point tu untuk menyerang Nabi. Kau ni manusia macam kami juga. Kan? Apa lebihnya kau daripada kami ni? Kan? Sampai kami nak percaya dan beriman kepada kau. Dan apa lagi yang mereka sebut ni apa? Fa'asqit alaina kisafan minas sama in kunta minas sadiqin. Cuba kau turunkan langit tu. Kan? Kalau kau ni betul. Tak ada kaitan pun. Tak ada kaitan. Benda merepek melampu. Kan? Kalau kita lihat dalam surah Al-Isra ayat 90. Ni pun antara yang mereka sebut pada Nabi. Lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Kan? Kami tak akan beriman kepada kau wahai Muhammad. Sehinggalah engkau memancarkan mata air daripada bumi daripada kami. Kan? Nak beriman kena buat macam tu. Kan? Dia demand macam-macam. Dia tak pernah lah dia dengar wahyu tu, dengar dakwah Nabi tu, dia nak fikir betul ke tak. Kan? Kita yang buat selama ni yang dia kata salah ni, ya ke? Dia tak ada terfikir macam tu. Kan? Mereka mencari jalan untuk mendustakan Nabi. Dan antaranya mereka buat ad hominem, dan orang buat serangan peribadi. Kan? Mereka label Nabi tu macam-macam. Dalam masa antaranya lain juga, mereka demand macam-macam untuk beriman. Ni antaranya lagi. Au takuna laka jannatun min nakhil wa 'inabin fatfajjira al-anhara khilalaha tafjira. Atau sehingga engkau mempunyai kebun daripada pohon-pohon tamar dan anggur. Kemudian engkau mengalirkan sungai-sungai dari celah-celahnya dengan aliran yang terpancar terus-menerus. Kan? Kalau kau ada kebun, maknanya kalau kau ni orang kaya betul lah. Kan? Ada kebun tamar pada waktu tu lah. Kebun tamar tengah padang pasir. Kan? Ada anggur pula. Kira orang kaya dah. Kemudian ada sungai lagi kan. Kalau kau boleh buat macam tu, kau keluarkan macam tu, kami beriman. Kan merepek ni. Kan? Aw tusqita as-samaa'a kama za'amta 'alaina kisafan aw ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Atau sehingga engkau gugurkan langit berkeping-keping atas kami. Sebagaimana yang engkau katakan akan berlaku, atau sehingga engkau bawakan Allah dan malaikat untuk kami menyaksikannya. Nak demand pula. Kami tak nak beriman sehinggalah kami melihat Tuhan dan para malaikatnya. Ni pelik. Au yakuna laka baitu bil zukhruf aw tarqa fis sama. Atau sehinggalah engkau mempunyai sebuah rumah terhias daripada emas, atau sehingga engkau boleh terbang ke langit. Dan kami sekali-kali tidak akan percaya dengan kemampuan engkau untuk terbang, sehinggalah engkau turunkan kepada kami sebuah kitab yang dapat kami membacanya. Oh, macam-macam demand. Kami nak tengok kau ada rumah daripada emas, kau boleh terbang, kan? Dan kami nak lihat satu kitab. Allah Ta'ala turunkan kitab
straight daripada langit supaya kami boleh baca kitab tu. Apa jawab Nabi? Qul subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasulah. Subhana rabbi, kan? Subhanallah, kan? Kita ni kalau jumpa benda ajaib, kita sebut macam tu lah. Subhanallah. Ajaib betul lah. Ajaib betul permintaan kau ni. Hal kuntu illa basyarar rasulah. Bukankah aku ini hanyalah seorang manusia saja yang menjadi rasul? Yang kau nak terima macam-macam tu kenapa? Kita lihat pattern orang yang melawan rasul tu, pattern dia macam tu, sama je. Tak pernah ilmiah. Okey. Itu poin yang ketiga lah. Okey. Yang keempat. Kalau kita lihat poin yang keempat, akan ada satu watak penting. Kalau kita lihat dalam semua kisah Nabi, dia akan ada satu watak, nama dia Al-Malak. Al-Malak ni siapa? Pembesar-pembesar. Orang-orang besar lah. Datuk-datuk dan bukan datuk lah, kan? Orang besar pada zaman tu lah. Menteri-menteri ke boleh jadi ke, kan? Dan biasanya mereka ni, tadi tu kaum orang biasa lah yang pelekihkan dakwah Nabi. Dia akan ada satu lagi watak Al-Malak, orang besar yang menggunakan kekuasaan dan kekerasan terhadap Nabi, bahkan pemaksaan. Kalau kita lihat dalam surah Al-A'raf ayat 88, ni kisah Nabi Syuaib. Dan dalam Nabi, kalau kita baca dalam kisah Nabi-Nabi lain pun ada perkataan Al-Malak ni. Tahu muka lah. Kisah Nabi Musa ada, wa qala al-mala'u min qaumi fir'aun, ada Al-Malak, perkataan Al-Malak. Kalau kita baca dalam surah Al-A'raf tu, sebelum dia kisah Nabi Lut, kan? Pun ada perkataan Al-Malak, kan? Apa yang Al-Malak ni sebut? Wa qala al-mala'u, ni surah Al-A'raf ayat 88. Al-Malak qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumi la nukhrijannaka ya Syuaib walladhina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina qala aw law kunna karihin. Berkatalah pembesar-pembesar alladhina istakbaru, yang sombong daripada kaumnya. Apa dia sebut? La nukhrijannaka ya Syuaib. Syuaib, kami akan halau kau. Kami akan merambat kau keluar daripada negeri ni bersama dengan orang-orang yang beriman dengan kau. Aw la ta'udunna fi millatina, ataupun kau akan kembali kepada agama kami, kan? Ada dua option je. Kau nak patah balik dekat agama kami ni, agama kita ni semua sekali ni, kan? Yang menyembah aikah ni, menyembah pupuk ni, ataupun kami akan halau kamu keluar. Ni tuan-tuan sekalian, ini adalah antara kita lihat dalam pattern kisah-kisah Nabi ni, dia ada satu watak ni, watak Al-Malak ni. Dan watak Al-Malak ni adalah watak yang kalau kita lihat setiap zaman ada juga, kan? Dakwah, kan, bukan kisah Nabi Syuaib saja, kan? Bahkan kisah Nabi Muhammad, bahkan kisah Nabi SAW, Nabi Muhammad pun sama juga, kan? Ada Al-Malak, iaitu orang-orang kenamaan daripada Mekah, kan? Yang abu-abu tu semua, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan semua tu, kan? Nabi bukan setakat berhadapan dengan orang biasa, tapi Al-Malak. Dan mereka ni lah yang merancang pelbagai konspirasi yang jahat terhadap Nabi, kan? Sehingga kalau kita lihat konspirasi yang sangat-sangat yang membuka jalan sehingga Nabi berhijrah ke Madinah disebabkan konspirasi penentangan yang cukup dahsyat daripada Al-Malak ni. Okey, seterusnya tu poin berapa tadi tu? 1, 2, 3, 4. Okey, poin yang kelima. Saya ingat ni poin yang terakhir lah kot. Kalau kita lihat dakwah Nabi ni, dia ada unsur ni kita kena belajar daripada dakwah Nabi. Dakwah Nabi ni semua sekali dia ada unsur targhib wa tarhib. Targhib ni maksudnya apa? Ajak orang dengan penuh kelembutan. Targhib, kan? Motivasi orang, kan? Sebut pasal syurga, benda-benda yang menggembirakan orang macam tu. Dan ada unsur tarhib. Tarhib ni dia ajak orang dengan ada ancaman, ada benda-benda menakutkan, cerita pasal neraka, macam tu. Kalau kita lihat dalam kisah Nabi Syuaib ni, macam mana Allah Ta'ala sebut dalam surah Hud, kan? Nabi Syuaib sebut apa? Wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi ayusibakum mithlu ma asaba qauma Nuhin aw qauma Hudin aw qauma Salih wa ma qauma Lutin minkum biba'id. Wahai kaumku, ni nampak dia ada unsur tarhib, menakutkan, kan?
wahai kaumku, janganlah permusuhan kamu terhadapku menyebabkan kamu ditimpa bala bencana. Kan? Korang menentang aku ni, kau tak takut bencana ke? Dia sebut benda yang tarhib, yang menakutkan. Sebagaimana yang telah menimpa kaum Nabi Nuh atau kaum Nabi Hud atau kaum Nabi Saleh. Dan kaum Nabi Lut pun tidaklah jauh daripada kamu. Kan? Kau pun pernah dengar apa yang berlaku pada kaum Nabi Lut kan? Kaum Nabi Lut tu kan, tempat dia tak jauh daripada kita. Kau pun tahu kan apa yang berlaku pada mereka. Ancaman. Tapi dalam masa yang sama juga, selepas tu Nabi Syuaib sebut apa? Wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi inna rabbi rahimun wadud. Dan mintalah ampun kepada Tuhan kamu, kemudian kembalilah taat kepadanya, sungguhnya Tuhanku maha pengasih, maha mengasihani lagi maha penyayang. Tadi dia sebut tentang ancaman tadi. Lepas tu dia sebut taubatlah. Allah Ta'ala ni Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang. Jadi dakwah Nabi tu dia punya, orang kata, dia dua cabang. Dia bukan Nabi ni menakutkan orang je, tak ada. Ataupun Nabi ni hanya memberi cerita benda-benda yang menggembirakan saja, tidak. Tapi Nabi ni juga dia bawa apa orang kata, stick and carrots. Dan dia bawa rotan dan dia bawa lobak. Maksudnya ada benda yang keras dan ada benda yang lembut. Ada benda yang berbentuk ancaman, ada benda yang menggembirakan. Dan kalau kita lihat, bukan dakwah Nabi Syuaib. Ni memang style dakwah Quran. Al-Quran bila ada satu buku menarik kalau tuan baca kan, Min Rawa'il Quran. Saya tak tahu buku tu ada terjemahan bahasa Melayu ataupun tak. Saya rasa macam tak. Bagi siapa yang ada kemampuan bahasa Arab boleh baca, sangat bagus lah. Yang dikarang oleh Syekh Ramadan Al-Buti, salah seorang ulama Syria, almarhum, telah meninggal dunia. Syekh Al-Buti dia sebut apa? Dalam Al-Quran Allah Ta'ala dakwah ni dua-dua sekali. Ada ancaman dan dia ada galakan, benda-benda yang motivasi. Ada sebut pasal syurga, ada sebut pasal neraka. Dan menariknya kalau kita lihat Allah Ta'ala bila sebut cerita tentang neraka, Allah Ta'ala akan sebut ciri-ciri penghuni dia yang sangat teruk, sangat dahsyat, yang sangat jahat lah, yang kalau kita baca pun kita rasa aku tak ada macam ni kot. Contoh kita baca dalam surah Al-Qamar, dalam surah Al-Mudaththir kan? Apa Allah Ta'ala sebut apa? Ma salakakum fi saqar. Ni boleh tengok balik dalam surah Al-Mudaththir saya tak ingat ayat berapa, tapi dia muka surat yang kedua. Surah Al-Mudaththir ni cuma lebih kurang 2 muka surat lebih kurang. Ma salakakum fi saqar. Apa yang menjadikan kau masuk dalam neraka? Ni dialog malaikat pada hari kiamat. Allah, malaikat bertanya kepada orang-orang yang masuk neraka ni. Korang kena campak hari ni dalam neraka pasal apa? Qalu lam naku minal musallin. Kami dulu tak semayang duduk dunia. Wa lam naku nut'imul miskin. Dan kami tak pernah beri makan orang miskin makan. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dan kami dulu bermain lalai dengan orang-orang yang mempermainkan agama. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan kami ni dulu mendustakan hari akhirat. Hatta atana al-yaqin, sehinggalah kami mati. Kalau kita baca ciri-ciri orang yang masuk neraka tu dahsyat semua. Dan kita orang masuk neraka tu orang yang tak semayang. Kita tengok kita ni semayang. Tak masuk neraka kot kan. Kalau kita baca lah kan. Apa lagi kalau kita baca ciri-ciri orang yang masuk neraka? Tak semayang. Kami tak pernah bagi makan orang miskin makan. Kita kira aku ni ada juga buat kenduri kan. Ada juga buat kenduri. Jadi macam boleh selamat dari neraka kot. Apa lagi? Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan kami ni adalah orang-orang yang mendustakan hari akhirat. Pun kalau kita tengok juga, kita perhatikan dalam diri kita, aku ni beriman dengan hari akhirat. Agak-agak macam, kalau kita tengoklah apa ciri-ciri orang yang masuk neraka tu, kita rasa macam kita selamat, kita lega. Tapi Syekh Buti kata apa? Cuba buat tengok pula ayat-ayat yang cerita tentang masuk syurga, orang-orang yang masuk syurga, ahli syurga ni. Dan Allah Ta'ala sebutkan sifat orang yang masuk syurga ni dengan sifat yang sangat tinggi, baik betul. Sampai kita kadang-kadang terasa macam, aku ni tak masuk syurga agak-agak. Contoh kita baca dalam
Ayat pertama surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Kan? Telah berjaya orang-orang yang beriman. Maknanya orang-orang yang beriman ni berjaya masuk syurga lah. Alladzina, baca ayat kedua tu je cukup lah kan. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Iaitu orang-orang yang solat dalam keadaan khusyuk. Kita tengok balik. Kita ni khusyuk tak dalam solat? Rasa macam tak kan? Sudah kita dah tadi macam gembira boleh lepas dari neraka kan. Tapi bila kita baca ayat-ayat orang yang masuk syurga ni pula, kita dah bimbang pula, aku ni macam tak masuk syurga kan. Siapa di antara kita yang boleh mengaku saya khusyuk dalam sembahyang? Kan? Apa lagi sifat orang yang masuk syurga? Alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang tak buat benda-benda yang lalai. Lagi susah. Kita ni banyak benda lalai kita buat ni. Jadi Syekh Muti dia kata apa? Bila kita baca dua ayat ni, ayat ciri-ciri orang yang masuk syurga dengan ciri-ciri orang yang masuk neraka ni, sifat mereka dua ni, kan? Bila kita baca yang masuk neraka, kita akan rasa gembira, seolah-olah macam tak masuk neraka kita ni. Tapi bila cerita tentang bila kita baca sifat orang yang masuk syurga ni, kita rasa takut pula, kan? Macam tak layak langsung masuk syurga ni. Jadi macam mana Syekh Muti kata, bagaimana Tuhan mendidik manusia dengan unsur targhib wa tarhib. Ada benda dia takutkan, ada benda yang Tuhan bagi kita rasa bimbang, dan ada benda yang Tuhan bagi kita harapan. Jadi menjadikan manusia tu Allah Ta'ala letakkan di antara al-khauf wa raja. Ini ada satu istilah kan, al-khauf wa raja. Dia di antara bimbang dan mengharap. Dia kadang-kadang dia rasa dia ada harapan, kadang-kadang dia rasa bimbang. Di antara tengah-tengah tu, di antara al-khauf dan ar-raja, di antara takut dan harapan. Tuhan tak bagi harapan aja sehingga manusia ni rasa macam dia yakin sangat masuk syurga, sehingga akhirnya merosakkan dia. Tuhan tak buat macam tu. Ataupun Tuhan turunkan ayat-ayat yang menakutkan saja sehingga akhirnya manusia putus harap, pun tak juga. Tapi Tuhan turunkan kedua-dua ayat ni, meletakkan manusia di antara al-khauf wal raja, iaitu rasa bimbang masuk ke neraka dan berharap untuk masuk ke syurga. Ada harapan untuk masuk ke syurga. Baik. Jadi teman sekalian, ni adalah 5 poin tentang kisah Nabi Syuaib AS. Tadi kita cerita tentang larangan curang dalam perniagaan. Kemudian kita dah cerita tentang ukhuwah, persaudaraan sekalipun beza agama. Kemudian pattern penentang Rasul ni, mereka ni memang tak pernah ilmiah lah. Mereka ni banyak bermain dengan falasi, tak ada kaitan pun. Kemudian kita dah lihat tadi yang keempat, watak al-malak, pembesar-pembesar, orang besar negeri, kekerasan yang mereka buat kepada Rasul. Dan yang kelima terakhir, bagaimana dakwah Nabi ini dia ada unsur targhib wa tarhib, dia ada memberi galakan, dalam masa yang sama juga memberi ancaman. Dan kalau kita lihat kesudahan kaum Nabi Syuaib AS, mereka tak beriman, dan akhirnya Allah Ta'ala musnahkan mereka. Ini kita boleh baca dalam surah Al-A'raf. Dan inilah kesimpulan ataupun pengakhiran bagi orang-orang yang menentang dakwah para Rasul. Bagaimana kalau kita lihat kisah kaum Nabi Lut macam tu juga, kisah kaum Nabi Saleh, bahkan kisah kaum Madian pun sama juga. Ini semua Allah Ta'ala hancurkan. Dan satu lagi juga kita akhirnya bersyukur, bagaimana umat akhir zaman ini, mereka Allah Ta'ala tak bayar cash, Allah Ta'ala tak bayar langsung. Segala kekufuran, segala kejahatan, kita ni kalau Tuhan nak hukum ni rasa macam dah patut juga kot. Kalau kaum Nabi Lut punya dosa kita ada buat, kaum Nabi Syuaib punya dosa pun kita ada buat. Kalau kira-kira lah, kalau Tuhan nak turunkan hukuman pada kita ni, kira-kira memang patutlah berdasarkan pada dosa-dosa yang kita lihat dalam Al-Quran. Tetapi bagaimana umat akhir zaman ini, Allah Ta'ala, antara rahmat Allah Ta'ala kepada umat akhir zaman ini, Allah Ta'ala tangguhkan hukuman mereka sehingga hari akhirat. Baik, jadi tahu sekalian, ini adalah sebahagian daripada perkongsian kita tentang kisah Nabi Syuaib AS. Mudah-mudahan kisah Nabi Syuaib dan kaum Madian, mudah-mudahan tahu sekalian apa yang kita kongsikan pada pagi ini ada kebaikannya, menambahkan ilmu kita, menambahkan amal kita. Kita berdoa juga kepada Allah Ta'ala agar dalam masa yang sama
wabak COVID-19 yang kita sedang hadapi pada hari ini. Allah Ta'ala memudahkan urusan kita semua. Allah Ta'ala hilangkan wabak ini, kan, supaya akhirnya kita boleh bekerja seperti sebelum-sebelum ni, kan. Jadi teman sekalian, segala yang baik saya kira cukup sekadar sini. Segala yang baik daripada Allah Ta'ala, yang buruk daripada diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. آدم إدريس نوح هود صالح إبراهيم لوط إسماعيل إسحاق يعقوب يوسف أيوب شعيب موسى هارون ذو الكفل داود سليمان إلياس الياسع يونس زكريا يحيى عيسى والآخر خاتم الأنبياء محمد المصطفى.